bagi pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Sutish Supiah dan juga Allahyarham saudara Muhammad Izzat Muhammad Abdul Hakim. Kedua-duanya mendiang Sutish Race Marshal dan saudara Muhammad Izzat pelumba yang telah meninggal dalam kemalangan sewaktu Malaysian Super Series pusingan ketiga di Sepang pada 21 hari bulan yang lepas. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian ini melaksanakan program pembangunan belia secara menyeluruh dan secara tidak langsung turut mengambil kira kebajikan belia di Malaysia, di mana konsep kebajikan bukan sekadar berpremiskan direct assistance seperti bantuan kewangan dan sebagainya, namun lebih dari itu adalah pendekatan untuk pemerkasaan dan pembangunan belia itu sendiri dari segi aspek kepimpinan, kemahiran dan juga keusahawanan. Jika kita lihat kepada peruntukan program kepada belia dalam tempoh 5 tahun dari 2009 ke 2013, ia telah meningkat dari 46.2 juta ringgit Malaysia pada tahun 2009 ke 69.6 juta ringgit Malaysia pada tahun 2013. Manakala peruntukan pentadbiran keseluruhan kepada persatuan-persatuan belia telah meningkat daripada 34.3 juta daripada 2009 hingga 2013. Minta maaf, peruntukan keseluruhan daripada 2009 hingga 2013 adalah sebanyak ringgit Malaysia 34.3 juta ringgit. Kerajaan memperakui peranan, sumbangan dan potensi belia di dalam pembangunan negara, apatah lagi apabila mereka merupakan segmen terbesar dalam populasi. Sehubungan dengan itu, kementerian sebagai kementerian yang bukan sahaja bertanggungjawab malah menjadi sumber aspirasi untuk belia, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa berusaha bagi memastikan golongan belia diberi perhatian dan sokongan. Untuk itu, selain daripada kajian separuh penggal Pelan Strategik Kementerian Belia dan Sukan yang sedang dalam peringkat akhir, kementerian juga sedang dalam proses menghasilkan National Youth Blueprint 2020 sebagai landasan utama kerajaan yang bersepadu, bukan sahaja menjadi kerajaan mesra belia atau youth friendly government dengan izin, tetapi juga bagi memastikan aspirasi dan potensi orang muda dapat kita ketengah dan pertingkatkan lagi dalam kita menuju ke arah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ia juga akan memberi fokus dan penekanan khusus kepada orang muda dari segala aspek pendidikan, pembangunan diri, pengenalpastian trend dan sistem nilai orang muda, isu utama mereka dan sistem penyampaian kerajaan. Sudah pastinya kesemua ini akan membawa kepada penekanan fiskal kepada peruntukan dan program belia negara selaras dengan kepentingan mereka selaku harapan dan pengisi masa depan negara. Terima kasih. Pakcik Tanak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan itu tadi. Saya setuju apabila kita bercakap tentang soal kebajikan, ia bukanlah berkisarkan mengenai direct assistance semata-mata dan sebagainya, tetapi juga indirect assistance dan juga yang lebih sustainable dan bersifat capacity building. Mohon dengan izin. Soalan saya, apakah langkah dan juga pendekatan pihak kementerian dalam usaha untuk membina upaya belia supaya kita dapat memastikan kebajikan para belia dan juga masa depan para belia lebih cerah dan juga terbela. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Masjid Tanah yang begitu prihatin kepada perjuangan untuk memastikan anak muda kita dapat terus dibantu, dan kelangsungan kesinambungan perjuangan Yang Berhormat itu insya-Allah akan diterjemahkan dalam pemilihan parti sebagai Ketua Puteri UMNO Malaysia mungkin insya-Allah. Nombor. Nombor tak kasih. Saya nombor 1 ini Kinabatangan, jangan lupa. Terima kasih. Secara khususnya di dalam kajian semula Pelan Strategik Kementerian, kita telah kenal pasti beberapa keras untuk kita membangunkan belia dari segi keteranguman, inklusiviti dan mendakap aspirasi, dan juga belia
untuk kita meningkatkan kemahiran mereka melalui usaha untuk mengarus perdanakan Institut Kemahiran Belia Negara. Dan kesemua ini saya percaya dibuat untuk memberi impak yang lebih besar lagi dari segi kebajikan yang disebut oleh Masjid Tanah tadi. Saya setuju dan saya ucapkan terima kasih bahawa soal kebajikan beliau ini bukan hanya dalam bentuk direct assistance atau peruntukan yang kita keluarkan kepada persatuan, tetapi dalam bentuk program-program capacity building, membina upaya belia dan juga pemimpin-pemimpin belia yang secara langsung juga dapat mengangkatkan martabat dan juga kedudukan mereka dengan memberi mereka ciri-ciri kepimpinan, kemahiran dan sebagainya supaya dapat masa depan yang lebih cerah lagi. Secara spesifik untuk yang berhormat Masjid Tanah, sebagai contoh, Anugerah Remaja Perdana, iaitu program yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan yang dimodelkan kepada Duke of Edinburgh Award, di mana daripada tahun 2010 hingga 2012 kita telah memberi anugerah sama ada gangsa sampai ke pingat emas kepada seramai 32,645 peserta di peringkat remaja untuk memberi kelayakan kepimpinan kepada mereka. Dan untuk tahun ini walaupun kita sasarkan 10,000 penerima pingat, kita sudah mencapai 12,377. Untuk program 3K Bistari, iaitu program selama 6 bulan yang mana kita memberi latihan keusahawanan kepada belia-belia yang mungkin terkeluar daripada arus perdana pendidikan, kita telah latih seramai 2,267 daripada tahun 2010 hingga tahun ini dengan menelan perbelanjaan 17 juta ringgit Malaysia. Dan yang ketiga mungkin yang sesuai dengan perjuangan yang berhormat juga, iaitu program ataupun kursus kepimpinan organisasi, di mana antara 2010 hingga 2012 kita telah latih hampir 9,800 peserta yang menelan perbelanjaan 5 juta ringgit Malaysia. Dan tahun ini saja kita akan latih, kita sasarkan 6,160 yang diberikan program kursus kepimpinan organisasi tahap 1 ke 3. Selain daripada itu, kita juga ada program-program baru seperti Fellow Perdana, di mana kita serapkan pelajar-pelajar mahasiswa yang terbaik ataupun yang paling cemerlang untuk menjadi pembantu kepada menteri. Dan juga adalah program untuk mereka yang tidak berpersatuan, iaitu Parlimen Belia yang insya-Allah akan bersidang pada tahun depan, bulan April kalau mengikut perancangan, yang mana kita mensasarkan tidak kurang daripada 200,000 pengundi Parlimen Belia akan didaftarkan pada tahun ini dan awal tahun depan. Jadi ini semua langkah ke arah untuk kita memastikan bahawa keupayaan capacity building itu menjadi satu teras utama untuk kita bantu dari segi kebajikan, bukan handout, tetapi sebenarnya adalah untuk kita memperkasakan keupayaan mereka. Terima kasih. Belia. Lomba. Terima kasih Tan Sri Petua. Saya percaya kerajaan sedia maklum bahawa peratusan lepasan pelajar sekolah menengah yang mendapat tempat di IPTA ataupun IPTS itu agak kecil, ya. Daripada kajian yang dilakukan, di antara 25 hingga 30% yang mendapat tempat. Ini bermakna satu jumlah yang agak besar di kalangan pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah tidak mendapat tempat untuk meneruskan pengajian mereka dalam sistem pendidikan arus perdana. Namun kita juga sedia maklum bahawa kegagalan mereka mendapat tempat bukan oleh kerana tidak mempunyai potensi dalam bidang akademik, namun mereka mempunyai minat yang berlainan, yang sebahagian besarnya yang kita teliti dalam kajian yang dilakukan, peratusan yang agak besar juga berminat dalam bidang technical, vocational dan juga bidang kemahiran yang lain. Maka persoalan saya ialah, apakah usaha yang telah dijalankan oleh kementerian untuk memastikan satu peratusan yang besar ini yang tidak mendapat tempat dalam arus perdana sistem pendidikan, tetapi dapat digilap potensi mereka dalam bidang technical dan juga vocational. Yang kedua, baru-baru ini saya ada membaca kenyataan Yang Berhormat Menteri tentang usaha untuk meneliti semula kurikulum dan bidang pengajian di Institut Kemahiran Belia Negara, dan bagaimana mungkin kerajaan dapat mengoptimumkan kemudahan-kemudahan yang ada di IKBN. Jadi boleh Yang Berhormat nyatakan di Dewan ini apakah status kajian yang telah dilakukan dan bagaimana mungkin IKBN ini dapat dimanfaatkan bagi memberi peluang menggilap potensi
belia-belia kita dalam bidang teknikal, kemahiran dan juga vocational. Terima kasih. Terima kasih Ahli Parlimen Gombak yang sentiasa prihatin kepada masalah orang muda, dan dari segi keterampilan beliau pun eternally young, forever young. Soalan yang ditanya tadi adalah mengenai kemahiran dan juga apa perancangan daripada pihak kerajaan, secara khususnya daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk kita menampung sebahagian besar ataupun bilangan yang besar yang semakin keluar daripada sistem pendidikan tanpa ada tempat di IPTA maupun di IPTS. Untuk makluman yang berhormat daripada Gombak, KBS mempunyai 20 buah IKBN, di mana pada hari ini kita ada enrolment pelajar di IKBN lebih kurang dalam 10,000 di IKBN. Dalam konsultasi belanjawan pada tahun ini, salah satu tema yang seringkali dibangkitkan oleh pembahas-pembahas adalah soal pendidikan vocational dan teknikal. Memang tepat sekali Yang Berhormat Gombak, kalau sekiranya kita nak menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kita tidak hanya boleh bersandarkan kepada pendidikan akademik sahaja. Kita mesti ada satu aliran vocational dan teknikal yang mantap seperti mana negara Jerman di Eropah. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri telah minta saya memikirkan cara bagaimana kita dapat menambah bilangan tempat ataupun places di IKBN tanpa kita membina sebuah lagi IKBN. Sebab kalau kita membina satu lagi buah IKBN, ia akan menelan perbelanjaan yang besar. Jadi saya telah melihat kepada IKBN yang sedia ada, yang mana kapasiti dia adalah 10,000 pada hari ini. Dan saya melihat bahawa ada banyak IKBN, sebenarnya 18 daripada 20, yang tidak beroperasi pada optimum capacity ataupun full capacity 100%. Jadi saya telah mengarahkan bahagian kemahiran Kementerian Belia dan Sukan untuk kemukakan satu memo untuk detailkan berapa banyak kosnya untuk kita meningkatkan ke full capacity. Sukacita saya maklumkan kepada Dewan bahawa kita dapat menambah bilangan tempat ataupun bilangan pelajar IKBN seramai 5,000 hanya dengan kita pergi kepada full capacity dan melaksanakan double shift tanpa kita membina satu buah lagi IKBN, dan kosnya adalah jauh lebih rendah daripada kita menubuhkan ataupun membina sebuah lagi IKBN. Kosnya secara terperinci saya boleh maklumkan kepada Yang Berhormat bila kita dah muktamadkan paper tersebut, dan saya yakin dengan penambahan 5,000 ini daripada 10,000 kita dapat membantu selain daripada ILP dan juga institut kemahiran lain yang ada di bawah kementerian-kementerian lain, kita boleh menampung sedikit sebanyak peningkatan dari segi demand untuk khusus-khusus vocational dan technical ini. Soalan kedua Yang Berhormat adalah mengenai curriculum. Sukacita saya maklumkan bahawa ini juga mendapat perhatian daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. Saya telah mengarahkan supaya curriculum program dapat dibuat melalui jalinan strategik dengan industri. Kita tidak mahu curriculum ini digubal hanya oleh pegawai-pegawai kerajaan. Kita nak pastikan bahawa curriculum terutamanya untuk khusus-khusus technical dan vocational ini dibuat oleh industri sendiri supaya kita ada satu kerelevanan ataupun dia match dengan keperluan daripada industri. Sebagai contoh, salah satu daripada IKBN saya telah minta kerjasama dibuat dengan Petronas supaya keperluan Petronas, projek Petronas di Pengerang, iaitu projek Rapid, dapat ditampung dengan khusus yang spesifik mengenai welding untuk mereka ataupun untuk Petronas dapat welders yang secukupnya. Maka tema yang sama saya akan bawa kepada IKBN lain, di mana sekarang ini sudah ada pengkhususan, tetapi kita akan pastikan bahawa ada constant engagement dengan industri mengenai curriculum agar apa yang diajar di IKBN itu terus relevan dengan keperluan industri. Terima kasih, Muhammad. Pelabakan. Suara-suara yang saya dengar sebelum ini adalah Terima suara-suara kasih, muda. Tan Sri Speaker. Sekarang saya mau dengar suara orang matang. Sila Kelabakan. Kementerian Belia dan Sukan yang sebenarnya satu kementerian yang penting. Kita mengiktiraf sumbangan belia kepada negara, dan kita mengiktiraf juga kepada belia kerana mereka ini kebanyakannya penyokong-penyokong Barisan Nasional. Itu kita mengiktiraf.
Tetapi menteri, saya sokong menteri jadi ketua pemuda lagi. Kita sokong. Sebab kita mau dengan sokongan yang begitu kuat, menteri boleh merancang lebih banyak lagi untuk beliau. Persoalan yang saya mau tanya di sini, Yang Berhormat Menteri, di seluruh negara ini, persatuan-persatuan berdaftar, saya difahamkan, dapat RM3.000 setahun peruntukan. RM3.000 setahun ini tidak cukup, kerana mereka ini di mana juga, termasuk di Tawau, di Kelabakan apa, mereka mau menganjurkan apa juga, mereka ini minta sedekah. Bukan kita ahli parlimen tak boleh bagi, kita boleh bagi. Tapi sampai bila dia orang ini, mereka ini mau minta-minta. Jadi kita berharap kementerian sediakan peruntukan yang cukup. Budget belum lagi dibentang, jadi kita minta supaya budget ditambah kepada Kementerian Belia dan Sukan supaya kita dampak belia ini yang menyokong kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Adakah kementerian bersedia untuk menambah peruntukan? Karena kalau 3.000 setahun berapa ringgit sehari itu mungkin tidak sesuai. Jadi kita minta menteri kalau boleh suarakanlah kerana kita semua menyokong kepimpinan Belia sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Kelabakan. Terima kasih atas sokongan saya tadi. Saya dah tulis dah Kelabakan 1 undi. Terima kasih Yang Berhormat untuk saya. Bantuan kepada pertubuhan belia kebangsaan telah kita naikkan steadily, Ahli Yang Berhormat. Daripada tahun 2009 kita hanya bagi 1.7 juta secara keseluruhan. Tahun ini kita bagi 3.47 juta. Ini untuk pertubuhan di peringkat kebangsaan. Saya faham soalan Ahli Yang Berhormat tadi mengenai pertubuhan belia di daerah, di negeri. Sebab kita bagi untuk payung di peringkat kebangsaan. Contoh Majlis Belia Malaysia tahun ini kita bagi 1.5 juta ringgit dari segi bantuan pentadbiran. Dan mungkin kekangan mereka tak sampai ke bawah sepenuhnya. Jadi apa yang saya cadangkan, yang pertamanya saya minta sokongan daripada ahli-ahli Berhormat. Sewaktu belanjawan nanti, sokonglah Kementerian Belia dan Sukan bila kita minta peruntukan lebih untuk pertubuhan belia kita. Tetapi yang keduanya, Ahli Yang Berhormat, mesti ada prinsip accountability. Satu, sokongan mereka sudah pasti kita iktiraf. Tetapi prinsip accountability mesti ada juga. Ada pertubuhan belia, Ahli Yang Berhormat, yang langsung tidak hantar. Contohnya laporan tahunan kepada pendaftar pertubuhan belia. Selama 3-4 tahun langsung tidak hantar. Tetapi bila dengar ada peruntukan, mereka hidup semula seperti zombie. Jadi saya tidak mahu melihat keadaan itu berlaku. Saya nak melihat supaya ada accountability dari segi prestasi mereka. Sebab itu pendaftar pertubuhan belia kita akan memperkenalkan sistem penarafan, star rating. Bagi mereka yang betul-betul aktif. Contohnya saya yakin di Kelabakan dan Tawau aktif, kita mungkin akan bagi lebih sebab dia dapat rating yang tinggi. Tetapi bagi mereka yang tak dapat penarafan bintang langsung, kosong mungkin daripada Shah Alam, kita mungkin tahan ya sebab tidak ada aktiviti sebagai contoh, mungkin. Jadi kita prinsip prestasi dan prinsip accountability. Tapi untuk penjelasan Dewan juga dan juga untuk Ahli Yang Berhormat daripada Kelabakan, yang 3,000 itu sebenarnya Ahli Yang Berhormat adalah sebenarnya one off pada tahun 2009. Kita bagi sempena dengan package rangsangan economic stimulus package pada tahun 2009. Selebih daripada itu ataupun selepas itu kita hanya bagi kepada mengikut case by case basis. Tapi saya ada cadangkan tahun ini supaya kita bagi semula tertakluk kepada peruntukan. Tetapi dengan sokongan Yang Berhormat, saya percaya insya-Allah mungkin kita akan dapat. Terima kasih. Yang Berhormat Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah, Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Tan Sri Yang Ketua, soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua yang dikasihi, terima kasih kepada Kuala Terengganu yang bertanya soalan nombor 4. Saya calon nombor 1. Kerajaan
memantau dan mengukur keberkesanan perancangan dan juga program pembasmian kemiskinan melalui sistem e-Kasih bermula daripada tahun 2008. Walau bagaimanapun, kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri meneruskan penyiasatan pendapatan isi rumah (SRS) pada setiap 2,5 tahun, khusus bagi mengumpul maklumat mengenai corak taburan pendapatan isi rumah mengikut ciri-ciri sosioekonomi bagi rakyat Malaysia dan juga bagi pengemaskinian jadual pendapatan garis kemiskinan (PJK) semasa. Sistem e-Kasih adalah merupakan sistem bank data kemiskinan nasional yang telah dibangunkan dan digunapakai oleh kerajaan bermula tahun 2008, bertujuan untuk mengintegrasikan data dan maklumat isi rumah di bawah paras kemiskinan tanpa mengira kaum dan strata, sama ada di bandar maupun luar bandar. Bilangan kedudukan dan status kemiskinan setiap isi rumah di dalam e-Kasih akan dipantau dan dilaporkan bagi menentukan jenis program dan bantuan yang diperlukan melalui need analysis yang dilakukan. Terdapat 4 kategori maklumat kemiskinan di bawah sistem e-Kasih, iaitu miskin tegar, miskin, mudah miskin dan terkeluar, yang ditentukan berdasarkan jadual pendapatan garis kemiskinan (PJK) semasa. Di samping itu juga bertujuan bagi mengukur kadar kemiskinan nasional, yang mana secara langsung ia dapat membantu kerajaan dalam merancang, mengubah dasar dan mengesan pelaksanaan rancangan pembangunan negara, terutamanya bagi program pembasmian kemiskinan. Bajet tahunan 2008-2012 disediakan oleh kerajaan bagi melaksanakan program pembasmian kemiskinan mengikut kementerian dan agensi. Jabatan Perdana Menteri melalui program pembasmian kemiskinan, aktiviti kelestarian e-Kasih, program khas golongan Bumiputera minoriti Sabah dan juga Sarawak, pembendaharaan, program pembayaran ikhtiar pinjaman, perkhidmatan am pembendaharaan, latihan kemahiran bagi mengatasi masalah kemiskinan bandar yang disalurkan melalui GIAP MARA, BTOC dan juga Yayasan Pendidikan dan Vocational Wanita Malaysia, program pembasmian kemiskinan bagi memajukan sektor pertanian masyarakat orang asli negeri Pahang, bantuan kebajikan disebabkan pendapatan garis kemiskinan, perkhidmatan kepada kumpulan wang berkanun, kumpulan wang amanah pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah bagi Sabah dan Sarawak, kumpulan wang amanah pelajar miskin, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, NKRA iaitu Azam Tani, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pendidikan iaitu bagi program rancangan makanan tambahan, bantuan pakaian seragam, projek khas sekolah berasrama penuh, Kementerian Kesihatan, program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan, bekalan air dan kebersihan alam sekeliling, NKRA dan juga NKRA, Kementerian Kesejahteraan, Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Sumber Manusia, program Azam Kerja Satu Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu program kanak-kanak, sosioekonomi kurang upaya, sosioekonomi warga emas, bantuan am, bantuan sosioekonomi, Azam Niaga, Azam Khidmat dan juga NKRA, Low Income Household. Kementerian Pertahanan, bantuan sara hidup, bantuan persekolahan, bantuan kemasukan ke APTA Politeknik, bantuan bencana dan juga bantuan peralatan pesakit. Hasil daripada program ini, saya bagi contoh untuk 4 negeri, iaitu telah kadar kemiskinan, iaitu peratusan Malaysia berdasarkan SRS mengikut negeri, iaitu daripada 2002-2012 adalah seperti berikut. Kelantan 2002 17.8%, 2012 2.7%, Melaka 1.8%, 2012 0.1%, hampir negara maju. Pahang 9.4%, 2012 1.3%, Sarawak 11.3%, 2012 2.4%, Terengganu 14.9%, 2012 1.7%, Perlis 8.9%, 2012 1.5%. Ini menunjukkan program yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah di antara oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan adalah di antara program yang terbaik di dunia dan pencapaiannya adalah cukup luar biasa, iaitu Kerajaan Barisan Nasional. Kuala Terengganu.
Terima kasih Tuan Ketua. Selalunya laporan bajet diukur mengikut jumlah peruntukan dan juga jumlah dibelanjakan, iaitu secara kuantitatif dan bukan kualitatif, iaitu laporan tidak mengukur keberkesanan, mengurangkan dan menghapuskan kemiskinan. Oleh itu, saya rasa perlulah satu mekanisme perlu diwujudkan supaya menyentuh bagaimana berkesannya peruntukan yang telah dibelanjakan dan bukan hanya melibatkan statistik, iaitu berapa ribu kilometer jalan telah dibina, tetapi berapa berkesankah jalan-jalan yang telah dibina itu untuk menaikkan taraf hidup dan kemiskinan dan poverty level daripada kawasan-kawasan luar. Sebagai satu lagi contoh adalah dari segi pengeluaran kekayaan bumi, iaitu negeri pengeluar minyak dan gas terutama Terengganu, Sabah dan Sarawak, walaupun setelah 35 tahun menerima royalti, tetapi masih di antara 3 negeri rakyat yang termiskin selepas 35 tahun. Jadi di situlah letaknya satu sistem yang perlu mengukur sampaikah matlamat atau sampaikah sumber-sumber pendapatan yang luar daripada peruntukan federal biasa kepada rakyat yang dihajatkan, iaitu golongan miskin dan pendapatan rendah. Mungkin satu cara adalah untuk mewujudkan balik atau mewujudkan satu Petroleum Advisory Council seperti yang telah diperuntukkan di dalam Petroleum Development Act 74, supaya ketiga-tiga negeri yang termiskin ini, yang merupakan pengeluar minyak dan gas yang terkaya, dapat merujuk dan dapat berbincang dengan kerajaan pusat cara untuk menaikkan taraf, kerana expectation dengan izin orang-orang negeri ini amatlah tinggi dengan dapatnya hasil-hasil ini, tetapi malangnya tidak sampai ke matlamat yang dihajatkan, iaitu satu sistem consultation. Yang saya juga ingin dimaklumkan atau ingin tahu, berapakah dari GDP akan diperuntukkan, berapa peratus dari GDP diperuntukkan untuk tujuan membasmi kemiskinan bagi tahun 2014. Sekian, terima kasih. Tan Sri yang betul, yang lain saya jawab secara bertulis, kerana 2014 bajet kita akan disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 23 Oktober nanti. Jadi iaitu kita dengar dalam pembentangan bajet nanti. Tetapi kalau kita lihat, kita memang boleh melihat pada masa yang lepas. Kalau nak kira pada masa yang lepas, kemiskinan kita di tahap 56% semasa kita merdeka. Tapi yang penting saya nak tunjukkan di sini ialah bahawa kadar kemiskinan berdasarkan HIS tidak terkira mana-mana negeri, dia telah menurun di tahap yang cukup ketara. Kemudian sebagai contohnya Sarawak turun daripada 11.3 turun kepada 2.4, dan Kelantan 17.8 turun kepada 2.7, termasuk juga Sarawak daripada 11.3 kepada 2.4. Jadi yang penting ini adalah penurunan yang ketara ni, yang ketara. Dan kita kalau ikut yang berhormat tadi ialah kita nak tengok keberkesanan daripada program yang kita laksanakan. Dia berkesan lah. Sebab kalau 12 macam Kelantan, kita kata Kelantan tidak ada minyak, tetapi dia daripada 17.8 turun kepada 2.7. Jadi tak boleh kita ambil kira negeri yang ada minyak dan tak ada minyak. Kalau nak kira dalam peraturan sekarang ni, negeri yang boleh mengambilkan hasil minyak ialah Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri lain kita tahu bahawa undang-undang tanah itu masih terpakai, iaitu bahawa kawasan yang di luar 3 batu nautika ialah kawasan kerajaan persekutuan, dan di dalam kawasan 3 batu nautika ialah di bawah kerajaan negeri. Jadi soal keberkesanan ni kita kena buat kajian, dan insyaAllah kita akan bagi jawapan bertulis. Tetapi di antara kesannya ialah kesan langsung dan tidak langsung. Kesan langsungnya ialah orang menghargai bahawa ini adalah program yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional lah. Tetapi secara tak langsung, dia juga menguntung pihak pembangkang, kerana pembangkang di kawasan yang kita bantu, tetapi yang dapat keuntungannya ialah pembangkang. Banyak daripada orang miskin yang kita bantu, dia lebih mudah menyokong pembangkang, sebab pembangkang dia pandai, dia datang hari yang penghabis. Kami datang terlampau awal, tetapi dia orang datang yang penghabis. Yang penghabis tu dia ambil kira. Ini pasal dia nak ambil cerita tentang kualitatif, bukan kuantitatif. Tapi
dari segi kemiskinan ni kita nak kena ambil bancian berdasarkan kepada fizikal dulu. Dia tak ada rumah, kita bagi rumah. Dia tak ada jalan, kita bagi jalan. Yang tu dulu. Kemudian kesan yang kedua, sama ada kemiskinan minda dan sebagainya. Saya rasa dia memang miskin minda. Pasal apa? Kalau dia tak miskin minda, dia mesti ada nilai bersyukur. Bersyukur ni kepada orang yang tolong dia. Man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Jadi siapa yang salafi ya. Jadi orang yang bersyukur itulah orang yang menerima orang yang bagi kepadanya dan dia bersyukur. Jadi dia bersyukur kepada Allah, kepada orang yang tolong kepadanya. Tetapi dia kadang-kadang tidak ada nilai bersyukur itu sebab minda dia mungkin tidak sampai ke tahap tersebut. Dia kira siapa yang berkempen pandai mempengaruhi jiwanya, akhirnya dia menyokong kepada orang yang tidak apa-apa, tak tolong apa-apa pun, tetapi dia menyokong. Contohnya macam kawasan bandar. Kerajaan belanjakan wang begitu banyak di kawasan bandar, tapi sokongan dibagi kepada orang yang tak tolong dia. Kerajaan juga bagi bantuan kepada orang miskin, tapi kadang-kadang orang miskin ni mungkin juga miskin minda, dia tidak bersyukur, dia bagi kepada orang yang pandai pusing kepala dia. Terima kasih. Mersing. Subhanallah, dapat juga rezeki. Soalan tambahan Tan Sri Speaker, saya tak nak ambil kesempatan, saya ambil apa yang sempat je. Tan Sri Speaker, miskin ni fitrah, kaya pun fitrah. Allah jadikan dalam alam ini berpasang-pasangan. Miskin, kaya, pandai, kurang pandai, penyokong, pembangkang. Kalau semua miskin, yang miskin pun tak tahu dia miskin. Dia tahu dia miskin kerana ada orang kaya. Kalau semua orang kaya, dia pun tak tahu dia kaya. Dia kaya kerana dia ada orang miskin. Falsafah dia. Aziz Speaker, kalau melihat kepada statistik yang diberikan oleh Muhammad Menteri, calon nombor 1 parti tertinggi, masing nombor berapa masing? Seolah-olah segala aktiviti agensi kerajaan pusat, kerajaan negeri, malah kerajaan negeri pembangkang begitu komited untuk pastikan yang tak ada orang miskin. Tapi nak hapus miskin susah. Tadi termiskin, mudah miskin, dan pelbagai aktiviti yang dibuat itu seolah-olah menghalalkan mereka terus miskin kerana pelbagai bantuan dinikmati. Soalan saya, kalau dari sudut bajet, biasanya 50% tu pengurusan, 50% sampai ke orang miskin. Tidakkah kerajaan nak menilai kembali supaya 10% pengurusan, 90% betul-betul sampai ke orang miskin? Itu satu. Kedua, ada tak dari sudut parameters untuk menilai jurang kemiskinan ini, orang Bumi Putera miskin, etnik Cina juga miskin, etnik India juga miskin, supaya kita melibatkan NGO yang kredibel untuk terlibat sama dalam memastikan keberkesanan pengurangan jurang itu. Terima kasih. Yang pertama sekali, tentang fitrah manusia, ada miskin, ada kaya, itu benar. Seperti Tok Guru selalu menyebutkan bahawa miskin kaya itu ialah fitrah manusia. Dan saya sebut tadi hadis tadi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih kat manusia, Allah tak terima syukur dia. Itu saya baca semula.
Jadi kalau orang miskin tu dia mempunyai minda yang kuat dan dia ajar bersyukur, sudah pasti dia menyokong Barisan Nasional. Tapi bagi kita itu nombor 2. Nombor 1 yang penting bahawa mereka ini mendapat pembelaan daripada pihak kerajaan. Bancian SIS ni dia meliputi semua aspek, dan bila kita bagi bantuan, kita juga melibatkan pelbagai jabatan, agensi dan juga kementerian, daripada anak sampai kelah dia besar, dia dewasa. Daripada dia baby lagi dia dapat bantuan, daripada dia sebelum beranak lagi pun dia sudah dapat pembelaan, sampai dia meninggal, sampai dia mati juga dapat pembelaan. Kerajaan Kementerian Kebajikan Masyarakat termasuk wakil-wakil rakyat Barisan Nasional. Saya harap pembangkang juga berbuat demikian rupa. Wakil rakyat Barisan Nasional telah menetapkan kadar masing-masing. Macam contohnya ada kawasan yang memberi 500 setiap kematian dan sebagainya. Demikianlah kehidupan manusia di Malaysia ni cukup luar biasa. Semasa dia kahwin pun, kalau sekiranya di sebuah negeri, masa dia nak kahwin, kalau dia termasuk dalam senarai PPRT, dia akan dapat RM3,000. Kalau dia nak kahwin di peringkat umur 70, sama-sama 70, orang-orang warga mas yang berkahwin juga mendapat RM5,000. Demikianlah rakyat dijaga daripada sebelum kahwin, dalam proses untuk melahirkan anak sampai dia meninggal dunia, dia diberi pembelaan oleh pihak kerajaan. Saya ingat tidak ada kerajaan di dunia ni kecuali kerajaan Ada negeri Selangor. Barisan Nasional di Malaysia. Selangor. Ya. Selangor setelah program Barisan Nasional dia hanya meniru apa yang kita buat. Jadi tidak mungkin, saya nak beritahu gambar, tidak mungkin kerajaan Selangor ada reserve yang begitu besar. Reserve yang begitu besar ditinggalkan oleh kerajaan Barisan Nasional, dan kerajaan Barisan Nasional, tugas kerajaan Selangor reserve besar tu ditinggalkan. Map yang ini nanti bincang di luar lah saya rasa. Tidak, yang Tetapi yang Muhammad Menteri beri maklumat salah. Sebab Datuk Seri Khair Toyo meninggalkan reserve 400 juta. Reserve Selangor sekarang 3 bilion ringgit yang tertinggi dalam negara. Tidak. Kerajaan yang ditinggalkan oleh Khair Toyo dulu, kalau campur semua agensi, reserve-nya hampir juga 3 bilion. Dan kerajaan Selangor bila dia belanja, sudah tentu sebahagian daripada belanjaan itu mendapat pendapatan semula. Itu sebab dia dapat. Kalau kerajaan Barisan Nasional meminta sekarang, mungkin kita akan dapat 6 bilion ringgit. Jadi yang berhormat boleh berbahas dengan saya sekejap lagi. Semasa yang berhormat berbahas bawah JPM, kita bahas tajuk ini. Jadi pembelaan di bawah program rancangan membasmi kemiskinan dan juga pendaftaran yang kita buat bawah HIS meliputi semua aspek. Dan bila kita contohnya Melaka telah sampai ke tahap 0.1%. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan pada masa yang lepas bahawa diharapkan Malaysia mencapai kemiskinan sifar pada tahun 2016. Saya percaya dengan program yang ada sekarang, dengan penurunan yang ada, dia akan turun sampai ke tahap tersebut. Tetapi kemiskinan itu akan berlaku terus. Tetapi kemiskinan itu sudah bukan lagi di tahap yang pertama yang kita buat, tetapi di tahap yang kedua. Di tahap yang pertama, kita akan mendapat kemiskinan sifar sebagaimana yang telah telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi miskin ni Yang Berhormat tak boleh melawak, kita kena bagi sokongan. Yang Berhormat nak ambil habuan politik, ambil lah kalau dia orang sokong. Tapi kalau sekiranya tentang soal kemiskinan, kita tidak akan memilih kaum, memilih pandangan politik, kita akan banci semua. Itu sebab banyak daripada orang PAS yang mendapat bantuan ini, dan kita tahu bahawa kadang-kadang kita tak dapat sokongan, tapi kita adalah sebuah kerajaan yang adil dan saksama. Masih yang berhormat Tuan Nogi Anak Gombek, minta maaf yang berhormat kalau sebutan itu kurang tepat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nomor 5. Terima kasih Yang Tua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Parlimen kerana menaikkan soalan daripada kawan saya ni, jiran kawasan. Sebenarnya classmate di universiti. Yang hormat, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya Kementerian Dalam Negeri telah bermohon kepada pihak unit perancangan ekonomi negara untuk meluluskan pembinaan CIQ Syarikin ini untuk rancangan rolling plan keempat rancangan Malaysia yang ke-10, dan ini telah kita pohonkan dan peringkat keutamaan telah diberi oleh pihak kementerian kepada projek ini bersama dengan dua lagi CIQ yang lain, iaitu CIQ Batlalan dan juga kemudahan kuartus immigration bagi depo tahanan Semunja. Dan tanah tapak untuk pembinaan CIQ ini telah juga kita selesaikan dengan Kerajaan Negeri pada bulan Mei 2011. Terima kasih. Terima kasih. Mas Gading. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan. Ya, saya bersetuju, saya faham tapak untuk CIQ ini telah disediakan dengan keluasan 28.413 hektar di tempat yang dikenali sebagai Lot 267 Blok 1 Jago Island District. Pembinaan CIQ ini perlu disegerakan oleh kerana ada begitu ramai jiran-jiran kita dari Kalimantan Barat yang memasuki daerah Bauk melalui Serikin, ya. Pembinaan CIQ ini juga akan memudah perdagangan di antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Oleh kerana Serikin itu lebih dekat dengan Kuching kalau kita banding dengan Biawak di Lundu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Sebenarnya kementerian juga menerima hakikat bahawa kita mempunyai 3 jurusan atau kawasan kemasukan daripada Indonesia dan juga balik ke Sarawak di kawasan-kawasan dan tersebut, iaitu dari Serikin, Tebedu dan juga Biawak. Dan kita juga mengetahui bahawa semenjak 3-4 tahun ini tumpuan kemasukan daripada Pontianak dan juga Singkawang ke Sarawak telah menaikkan tahap Serikin itu dan telah menurunkan tahap Tebedu sebagai tumpuan keutamaan kemasukan masyarakat Indonesia ke Sarawak. Jadi itulah kenapa kita telah memberi keutamaan yang tinggi untuk pembinaan projek ini. Jadi yang berhormat, jangan bimbang, insya-Allah kita akan tunaikan janji-janji kerajaan ini. Kerajaan Barisan Nasional sentiasa menunaikan janji. Terima kasih. Sila, Tabarok. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberi jawapan tadi. Saya ingin mendapat tahu dari dasar kerajaannya, apakah kriteria ataupun ciri-ciri yang diambil kira oleh pihak kerajaan untuk menubuhkan atau mewujudkan satu-satu CIQ di satu-satu tempat. Di negeri Kelantan setakat ini ada 3 CIQ, satu Rantau Panjang, yang keduanya di Pengkalan Kubur, yang ketiganya di Bukit Bunga. Bukit Bunga baru, yang terbaru yang ditubuhkan dalam kawasan Jeli. Saya harap bukan kerana di Jeli ada menteri dibuat CIQ. CIQ di Bukit Bunga Kelantan ini dianggarkan atau dimaklumkan kosnya 35 juta lebih kurang. Dan dibuka beberapa tahun yang lepas. Saya telah dimaklumkan bahawa CIQ yang dibina di Bukit Bunga Kelantan ini ianya dianggap sebagai underuse ataupun kurang digunakan. Pegawai-pegawai yang ada di situ kurang kerja. Tapi sebaliknya kegiatan penyeludupan dan kemasukan secara haram dalam negara kita ini bertambah meningkat di kawasan berkenaan. Jadi saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang kebetulan baru-baru ini melawat negeri Kelantan
dan saya kira melawat CIQ ini, apakah tindakan yang diambil untuk memastikan sesebuah CIQ yang dibina di satu-satu tempat di sempadan negara ini benar-benar dapat memainkan peranan menjaga keselamatan negara, terutamanya mencegah penyeludupan melibatkan senjata api, terutama sekarang ini yang begitu berleluasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat atas soalan tersebut. Memang betul saya telah melawat ke Kelantan untuk melihat sendiri apa yang berlaku di perbatasan di antara negara Thailand dan Malaysia di sana. Di sana Tan Sri, yang betul, kita mempunyai kawasan batasan di antara Malaysia dan Indonesia, Thailand, ialah sepanjang 95 km menerusi Sungai Golok dan 32 km di atas tanah. Jadi di sepanjang jalan sungai itu kita juga dapati bahawa ada 140 jeti-jeti haram yang dibina di seluruh Sungai Golok itu. Dan kebanyakan jeti ini telah digunapakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyeludup bermacam-macam perkara di sempadan tersebut. Jadi akhirnya sebagaimana yang berhormat sebutkan tadi, akhirnya menurunkan tahap penggunaan CIQ tersebut. Itulah sebabnya kenapa saya telah membuat kunjungan hormat kepada Menteri Besar Kelantan dan bermohon kerjasama untuk supaya di tepian sungai, di reserve sungai itu dikosongkan supaya semua masyarakatnya dipindah dan kita membuat penempatan semula, dan selepas itu satu jagaan yang baik dibuat. Dan baru-baru ini Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan membinakan pagar di seluruh perbatasan tu kalau boleh, kalau diluluskan dalam keadaan ekonomi dan sumber keuangan kerjaan. Dan dalam keadaan semikian barulah tiap-tiap CIQ yang ada di Kelantan itu akan digunapakai sepenuhnya. Kerana saya juga melihat sendiri bahawa CIQ berdekatan 100 ela daripada tempat tu ataupun 100 meter dari tempat tu, kita nampak jeti yang dipakai tapi CIQ tak dipakai. Jadi itulah saya mula-mulanya mencadangkan tiap-tiap CIQ diadakan pagar sekurang-kurangnya 4 ke 5 km supaya dia menjadi jaringan orang menggunakan CIQ dan tidak menggunakan jeti-jeti haram. Dan sekarang Menteri kata kita pagar seluruhannya. Jadi dengan syarat kerajaan Kelantan boleh bekerjasama dengan kita untuk memindahkan orang daripada tepian sungai ke tempat-tempat yang tertentu disetujui oleh kerajaan pusat, dan daripada mana mekanisme untuk pemindahan itu nanti diserahlah kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk membincangkannya. Jadi hormat, saya amat setuju dan tindakan-tindakan yang khusus telah kita rancang dan kita buat, dan saya berharap yang boleh mendorong kerajaan Kelantan boleh bekerjasama dengan kita. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Sim Chi Kiong, Bukit Mertajam. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan 6. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih kepada YB Bukit Mertajam yang bertanya soalan berkenaan dengan program berteknologi tinggi yang di bawah program Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Program pembangunan satelit Razak Sat 2 setakat ini masih lagi di peringkat pemilihan rakan teknologi untuk bekerjasama dengan sebuah syarikat Menteri Kewangan yang diperbadankan, yang iaitu Sektor Aeroangkasa, Aeronautik Teknologi Sdn Bhd ataupun ATSB. ATSB berfungsi sebagai kontraktor resmi pembangunan satelit Razak Sat 2. Manakala rakan teknologi akan terlibat dalam kerja mereka bentuk, pembuatan, pengujian, pelancaran dan pengoperasian satelit tersebut. Secara keseluruhan, sejumlah peruntukan telah diluluskan untuk program ini, iaitu 271.9 juta yang merangkumi pembangunan, pengujian dan pelancaran satelit, pembinaan satelit bumi kedua di Tuaran Sabah dan penambahbaikan stesen
bumi di Sungai Lang, Banting serta pembangunan modal instan dan aktiviti review board. Pembangunan Strait Razak Sat 2 dijangka mengambil masa selama 3 tahun dan pelancarannya adalah berdasarkan kepada peluang pelancaran yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan pelancaran. Strait Razak Sat 2 dijadualkan akan beroperasi di orbit pada tahun 2016. Tuan Yang Pertua dan juga Yang Berhormat Wakil Mentajam, antara langkah-langkah penambahbaikan dalam program pembangunan Strait Razak Sat 2 ialah pertama, menetapkan supaya pihak STSB perlu mempunyai rakan teknologi bagi pembangunan strait. Rakan teknologi ini perlu mempunyai pengalaman luas dan berkemahiran tinggi dalam membangunkan, menguji dan mengoperasi sebuah satelit. Yang kedua, satu review board telah diwujudkan bagi memastikan pembangunan Strait Razak Sat 2 memenuhi objektifnya. Ahli review board terdiri daripada pakar-pakar tempatan dan juga luar negara yang akan memantau, menilai dan mengesahkan proses pembangunan satelit ini. Tuan Yang Pertua, teknologi satelit yang bakal digunakan pada Strait Razak Sat 2 adalah antara teknologi terkini yang terdapat di pasaran semasa. Ini adalah dipengaruhi oleh spesifikasi resolusi kamera 1 meter yang telah ditetapkan berdasarkan kepada keperluan pembangunan di Malaysia. Jenis teknologi yang akan digunakan hanya boleh dimaklumkan selepas rakan teknologi bagi program ini ditetapkan. Antara perbezaan yang ketara antara teknologi Razak Sat 1 dan Razak Sat 2 adalah seperti yang saya nyatakan di bawah. Resolusi kamera lebih baik, iaitu Razak Sat 2 akan mempunyai imej beresolusi 1 meter ataupun 1 jalur pakromatik dan 4 meter jalur multispektral berbandingkan Razak Sat 1 yang hanya mempunyai imej resolusi 2.5 meter jalur panchromatic dan 5 meter jalur multispektral. Yang kedua, Strait Razak Sat 1 yang dilancarkan di orbit khatulistiwa, kita lancar dulu dekat orbit dengan dipanggil near equatorial orbit ataupun NEQ. Manakala Razak Sat 2 pula akan dilancarkan ke orbit segerak matahari ataupun orbit dari kutub ke kutub ataupun dipanggil sun synchronized orbit. Terima kasih. Sila, Puan Muncang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman Dewan ni, Razak 1 telah memakan belanja hampir 142 juta dan telah gagal dalam setahun saja dilancarkan, dan Ketua Audit Negara juga telah memberikan teguran yang keras kepada projek ini. Salah satu kegagalan ialah dalam teknologi pengimejan, iaitu terdapat lalat hingga 37 km, iaitu dalam kata lain dia nak ambil gambar parlimen, ambil pula gambar Port Klang. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa tidak patutlah. Jadi kita bimbang bahawa projek Razak 2 ini akan juga mengalami masalah yang sama, terutamanya apabila kita lihat kos projek Razak 2 dahulunya dikatakan 200 juta, sekarang dah meningkat 271.9 juta. Jadi kita nak tanyalah apakah perkara-perkara yang telah dilakukan untuk memastikan dia tidak berlaku. Dan satu lagi ialah pada 18 September lepas, Timbalan Menteri sendiri telah mengatakan bahawa kerajaan akan melancarkan satu lagi microsatellite Tiongsaat pada tahun depan. Jadi saya rasa fungsi Tiongsaat hampir sama dengan Razak 2. Jadi apakah logiknya untuk melancarkan dua satelit yang mempunyai fungsi yang sama dalam masa yang begitu dekat, terutamanya sekarang apabila kerajaan sedang bertungkus lumus, dah tersasar daripada target untuk menurunkan defisit, keadaan ekonomi yang agak perlahan. Mengapa kerajaan masih lagi menjalankan atau melaksanakan projek dengan izin Big Boys Toys sebegini? Terima kasih. Terima kasih. Ingin saya perbetulkan, sebenarnya kesemua yang telah dilancarkan ini, yang telah dirancang, yang akan dilancarkan pada tahun 2015 atau 2016 adalah satu projek yang telah pun diluluskan dalam tempoh yang telah diluluskan pada bajet yang lepas. Kita mengaku bahawa Razak Sat 1 telah mengalami sedikit masalah, kerana ini adalah Razak Sat 1 adalah yang pertama kali kita hantar, dan kita meletakkan dia diletakkan di orbit
hampir khatulistiwa yang merupakan orbit yang pertama dia letak di sana. Jadi ini adalah satu perkara yang kita telah ambil perhatian, dan oleh kerana itu untuk projek Razak Sat 2 ini kita tidak meletakkan di orbit yang sama, kita meletakkan di orbit yang dipanggil yang saya katakan orbit segera matahari ataupun orbit dari kutub ke kutub. Kita mesti pastikan betul kali ini kita lebih berhati-hati kerana kita pakar-pakar kita melalui pengalaman yang pertama kita telah make sure, kita telah menetapkan bahawa kali ini kita menggunakan teknologi lebih canggih dan sudah tentu bila menggunakan teknologi lebih canggih dia memerlukan pembelanjaan betul besar. Apabila kita memilih sesuatu yang murah, kita akan mendapat hasil yang murah juga. Oleh sebab itu, maka kali ini seperti saya kata tadi, beberapa perkara yang telah diambil kira seperti resolusi tadi 2.5 meter kita dah tukarkan kepada Razak Sat 1 1 meter ataupun untuk 5 meter multispectral saya dah cakap tadi kita kepada 4 meter multispectral. Untuk signal to noise ratio kita ambil lebih kepada kalau dulu ratio more than 7, lebih daripada 70, sekarang lebih daripada 100. Untuk modulation transfer function atau MTF untuk PAN lebih kepada 8% dulu ataupun MS dia kepada lebih daripada 15%, now kita telah tukar kepada lebih kepada 10%. Jadi ini adalah antara benda-benda, tapi yang paling besar sekali kita telah perbaiki apa yang patut kita lakukan dan dia tidak diletakkan di orbit yang sama, kita meletakkan satu orbit yang lain yang banyak lagi satelit-satelit lain berada di sana. Yang kedua berkenaan dengan projek projek Tiongsak tadi, yang sebenarnya ini ada beza. Yang setelah Razak Sat 2 dengan Tiongsak adalah yang berbeza. Tiongsak adalah micro satellite yang sangat kecil, yang besarnya hanya besar sebesar tapak tangan saja, yang kita gunakan untuk tujuan-tujuan penyelidikan. Ini adalah satu benda kecil yang hanya untuk tujuan penyelidikan. Ini perlu dilakukan kerana kalau kita tidak melakukan menggunakan tajuk begini, sampai bila kita nak belajar kepada teknologi satelit. Jadi kita harus berbelanja. Ini adalah satu bidang yang baru dan kita dah hantar satelit Tiongsak 1 dan kita telah mendapat apa yang kita hendak dan kita telah belajar, telah melahirkan teknologi. Apa salahnya kita berubah kepada Tiongsak 2 yang secara tentu akan memberi kepakaran yang lebih kepada negara kita. Dan kepada Tiongsak, pada Razak Sat 2 dia adalah ada perbezaan. Razak Sat 1 lebih kepada satelit penyelidikan dan pembangunan, tetapi kali ini Razak Sat 2 lebih menyeluruh kepada melibatkan kita melihat kepada guna tanah, perkembangan pertanian, dan ini boleh digunakan untuk memantau keadaan serantau kita dan juga boleh digunakan untuk tujuan pertahanan dan lain-lain kegunaan keselamatan. Terima kasih. Masih ada yang berhormat sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Tuan Yang di-Pertua.